malah ia didakwa menjimatkan penggunaan elektrik jika ditampal pada fuse box. Itu untuk menambal tayar kereta, geng. Iya kan? Jadi biar gak bocor lagi pakai itu. Tampal dekat penutup tangki minyak. Oh, biar lebih jimat ya. Gempa kali penjimatan didakwa. 2 tahun dah tak beli gas memasak. Serius. Kalau tak dalam mulai boleh jimatkan duit tak? Saya ini susah nak berjimat. Ini harusnya Tuk Lonjong beli alat ini, geng ya. Beli cut ini saya jual di Indonesia. Ya siapa tahu laku keras kan. Halo re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, ada Tuk Lonjong nih weh, ada Tuk Lonjong ya. Apa kabar? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya Rek ya. Amin ya robbal alamin. Oke. Dikarenakan Wak Lonjong memang letih, capek, dia perlu istirahat. Tuk Lonjong lah yang menggantikan menjadi host kali ini ya. Nah, kebetulan ada ramai kawan-kawan yang request video dari Fakta Channel. Sebenarnya sudah ada beberapa hari yang lalu ya kan yang sudah request ya, tapi mohon maaf sebelumnya ya, baru boleh ditunaikan di video kali ini kawan-kawan ya. Oke, tajuknya adalah 10 benda menipu orang Malaysia masih percaya. Waduh, ini nampak macam ada cut boleh sembuhkan sakit demam, ada cut boleh jimatkan petrol, dan sembuhkan gout. Gout itu apa? Kawan-kawan ya. boleh komen di ruang komentar. Oke, kita coba untuk menonton bersama-sama video dari Fakta Channel. Tapi seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan ya, untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan apabila kalau kalian teringin shopping belanja, silakan ya, di video Tuk Lonjong ada link Shopee ya, boleh kalian lihat, kalian pantau. Bila ada barang yang sesuai dengan kalian, boleh check out sekarang juga. Oke, kita coba untuk lihat bersama-sama ya, seperti apa video dari Fakta Channel ini ya. Apa ini? 10 benda yang boleh menipu orang Malaysia ini ya. Oke. Selebriti jual produk menipu. Wih, Tu anak kau yang dulu tu. Kerja apa dia sekarang? Gelam lah. oh, Kan ini boleh buatkan korang jadi kuat. oh, Dan Boleh kuat sembuhkan begitu? berbagai penyakit. Bagai kad kita ni tak sampai 1 bulan dah. wih, Hebat betul kan? wih. Tapi kita mesti tahu, sejak dulu lagi banyak produk yang pelik dan langsung tak masuk akal pernah berada di Malaysia, di mana produk-produk ini didakwa mendatangkan banyak keajaiban yang kurang tak tersangka. Dan Nah itu. kad yang boleh menjimatkan elektrik. Wah, itu Tuan penipuan yang tu. boleh menjimatkan minyak petrol, tahap isi RM5 boleh sampai ke bulan. Weh, Dan paling pelik, stokin ajaib yang boleh menyembuhkan pelbagai penyakit. stokin. Angkat. Wah. Dah macam alat Doraemon pula kan? Tapi ini bukan dunia fantasi. Semua penipuan produk ini memang wujud di alam nyata, dan korang sendiri akan saksikan keajaibannya. Cincin. Menyala. Tuhan Menyala. Wah, kena scam kita. 10 benda menipu yang orang Malaysia masih percaya. Oke. Sebelum tu, jangan Ya. lupa subscribe Fakta tau. Subscribe. Dan jangan lupa tekan Subscribe lonceng. ya. Kawan-kawan, subscribe Fakta Channel. 10. Apa ini? Kad jimat elektrik. Korang ingat lagi tak? Sekitar tahun 2021, Ya. nama LA Genius Saver menjadi sangat-sangat viral dan mendapat permintaan yang tinggi di Malaysia. Apa Wih. kelebihan kad ni? Dia yang ni, dalam ni cikgu, dia ada 32 lapisan ion. 32 lapisan ion. Dia ada. 32 lapisan. Ada yang kata kad ni boleh jimatkan tenaga elektrik. Okey. Mak, serius
turun kepada 0.01. Dengan cara dekatkan dekat fuse box ataupun menjimatkan minyak. Okey. Tuan-tuan lihat sendiri, balon ini bermakna gas ada di dalam. Saya guna kad LA Genius Saver. Saya letakkan kad ini di bawah botol. Tuan-tuan lihat sendiri, adakah gas itu masih ada? Dengan cara tampal dekat penutup tangki minyak. Oh, biar lebih jimat ya. Gempak kadar penjimatan didakwa sehingga 30%. Yang terpaling berpaling tak masuk akal. Kad ini didakwa boleh mengubah sebarang penyakit dan meningkatkan kesihatan. Wih. Serius. Try LA Genius. Kenapa? Letak Acik rasa apa ni? Kuatnya. Kuat. Wih. Siap tanpa dekat badan tu. Pakai kad kita ni tak sampai 1 bulan dah. Jadi sebelum ni tak boleh lompat. Macam tak masuk akal kan? Tapi peliknya, ramai yang terpedaya dengan keajaiban kad ini. Dan kalau korang nak tahu, cara kad ini dijual adalah berdasarkan sistem upline downline. Oh. Jadi seperti multi level marketing kan? Ya. Lebih pelik, kad ini masih lagi dijual di pasaran dan masih mendapat RM60 loh. Ingat lagi orang cakap dia boleh pecahkan molekul dalam minyak jadi kecil, so minyak jadi banyak. Saya ini agak gede makan. Saya letak kad ini dekat tong gas. Alhamdulillah 2 tahun dah tak beli gas memasak. Serius. Kalau tak dalam mulai boleh jimatkan duit tak? Saya ini susah nak berjimat. Ini harusnya Tok Lonjong beli alat ini geng ya. Beli kad ini saya jual di Indonesia. Ya siapa tahu laku keras kan. Laku keras kan. Ya lumayan mendatangkan pundi-pundi rupiah, ringgit ya, uang ya kan. Saya beli ya, saya pasarkan di sini. Wah. Oke. Next kita lanjut lagi kawan-kawan. 9. Apa ini? Mercury. Oh, Kalau Mercury. korang rasa produk berdasarkan Mercury boleh putihkan kulit dengan cepat, Wow. korang salah. Sejak 2018 lagi, ada banyak produk kecantikan dihasilkan dekat Malaysia guna Mercury. Sampaikan ada produk yang kononnya dakwa bebas bahan kimia, tapi rupa-rupanya mengandungi Mercury dan sering dikaitkan dengan produk kecantikan timbang kilo. Sebab itulah kadang-kadang bila pengguna pakai 2-3 hari je boleh putihkan kulit, tapi sebenarnya kulit diorang terhakis. Alamak, padahal Kementerian Kesihatan dah banyak kali bagi amaran yang penggunaan merkuri ini berbahaya, boleh rosakkan buah pinggang, sistem saraf dan macam-macam lagi kesan sampingan. Teringat pula faktor pasal minuman silver colloid yang terkenal dekat Malaysia sebagai salah satu alternatif perubatan yang didakwa sangat berkesan untuk rawat penyakit kulit. Padahal silver colloid ni beracun dan perkara itu dah disahkan sendiri oleh the US Food and Drug Administration pada tahun 1999. Sampaikan ada kes seorang lelaki bernama Paul Carrison di mana kulitnya bertukar menjadi biru sebab guna silver colloid ni. Fadil pernah ceritakan pasal kes Paul Carrison dalam video bertajuk 10 manusia di dunia hanya ada satu dalam sejuta. X-Men nih geng, X-Men nih ya. Malah sebelum ni pernah viral video terdapat lelaki yang menanam merkuri di dalam badan untuk tujuan mistik. Ada yang kaitkan dengan susu, ada yang sebut besi kursani maupun besi kersani. Dan juga ada yang kata untuk kekebalan. Ada sesiapa yang tahu tak? Cuba korang kongsikan di komen. Waduh. 8. Oke 8. Ubat sembuhkan rabun. Wah, obat sembuhkan rabun. Tak payah ke dokter mata kawan-kawan. Mata Hijrah, syarikat pengeluar produk formulasi terapi alkali untuk rawatan alternatif penjagaan mata, menyasar pasaran Asia Barat dan Eropah menjelang akhir tahun ini. Sekitar tahun 2010, viral satu produk ubat titik mata yang kononnya menggunakan air zam-zam daripada syarikat Permata Hijrah didakwa mampu sembuhkan penyakit mata. Apa yang pelik, ubat ini dikatakan boleh kurangkan rabun, menyembuhkan katarak mata, membaki kornea atau saraf mata tanpa perlu melalui pembedahan dan macam-macam lagi lah.
Persoalannya, adakah wujud ubat titis sedemikian yang dekat dalam satu botol kecil boleh elokkan semua penyakit yang hanya boleh dibetulkan dengan pembedahan, perlu komitmen dengan cermata? Wujud ke ubat titis yang begitu? Walaupun ramai pengguna yang mengadu, ubat ini langsung tak memberi sebarang kesan pada mata mereka. Sehinggalah pada tahun 2009, KKM menarik semula ubat mata hijrah ni dari pasaran disebabkan ubat ini didakwa didaftarkan sebagai kosmetik tetapi digunakan untuk perubatan. Malah pada tahun 2012, seorang penjawat awam pernah menyamar syarikat rawatan mata ni sebanyak RM1 juta kerana didakwa menyebabkan matanya buta akibat menggunakan produk tersebut. Sebab itulah kalau nak guna sebarang ubat, lagi-lagi untuk mata, iaitu antara organ yang paling sensitif, pastikan korang dapatkan nasihat daripada doktor sebelum gunakan. Dah tahu endingnya kan. Langsung ya jelas terlihat. Ya, tapi betul lah apa yang dikatakan dengan admin dari Fakta Channel, geng ya. Mata itu adalah salah satu organ yang cukup sensitif ya. Jadi hati-hati kawan-kawan ya. Aduh, oke, next video. 7. Jus 1001 khasiat. Hah? Ini merupakan produk yang didakwa membawa 1001 khasiat, tapi sebenarnya membawa 1001 penyakit. Salah satu produk ini adalah Jus Al-Sunnah. Al-Sunnah? Sebelum ini, kononnya didakwa mampu menyembuhkan 1001 penyakit, termasuklah sakit sendi, gout, angin dan macam-macam lagi. Gout itu apa kawan-kawan? Boleh komen? Produk boleh pulihkan semua penyakit, ditambahkan pula dengan nama yang nampak Islamik, automatik terus tarik perhatian rakyat Malaysia, termasuklah di Singapura. Tapi malangnya, lepas viral, pengguna muda sakit dilaporkan alami sindrom Cushing, kencing manis tak terkawal, tekanan darah tinggi, katarak, masalah tulang dan macam-macam lagi. Singapura HSA hari ini mendedahkan seramai 5 orang di sini termasuk seorang kanak-kanak mengalami kesan-kesan sampingan serius selepas mengambil Berita Singapura ini ya. 1001 khasiat jus alternatif. Rupa-rupanya bila disiasat, produk ini sebenarnya dihasilkan oleh sepasang suami isteri bukan Muslim pun, dibuat di peringkat sehampiran ladang Kinzig dan KKM sahkan ia mengandungi bahan steroid terlarang. Kementerian Kesihatan melarang penjualan jus Al-Sunnah, Al-Sunnah Gold dan jus Penawar keluaran syarikat Sri Saga Marketing Sdn Bhd kerana mengandungi bahan steroid yang dilarang. Ada yang pernah menggunakan jus Al-Sunnah ini kawan-kawan ya? Boleh komen di ruang komentar. Wah, ternyata berbahaya ya. Dan sekarang sudah tidak diedar luaskan di pasaran ya. Aduh, dan yang buat ini malah bukan non-muslim, padahal namanya Al-Sunnah 1001 khasiat. Tapi ternyata malah membawa 1001 masalah, yaitu masalah penyakit. Oke, kita next, lanjut lagi geng. 6. Gelang magnet. Korang pernah tak nampak ayah, adik beradik, untuk saudara kesihatan mara, kenalan korang pakai gelang ni? Kalau korang nak tahu, gelang ini dipanggil gelang magnet dan ia didakwa mampu menyembuhkan apa saja penyakit dengan hanya menggunakan magnet. Macam mana ia berfungsi? Menurut artikel, magnet pada gelang ini akan membuat medan elektromagnet. Medan ini dipercayai berinteraksi dengan medan tenaga semula jadi badan. Harga gelang ni pula boleh mencecah sehingga RM1,000 dan apa yang buatkan orang percaya mahal adalah ia dijual sendiri oleh salah seorang selebriti yang terkenal di Malaysia. Siapa geng? Siapa geng? Selebritis itu. Gelang lah. Masa trend gelang magnet ni tengah viral satu dunia, sebuah klinik kesihatan di Amerika Syarikat telah membuat kajian mengenai gelang ini. Hasilnya, gelang tu sebenarnya tak bagi apa-apa kesan pun. Tetapi cubalah placebo effect. Senang cerita, placebo effect ialah bila otak kita percaya sesuatu ubat itu berkesan, badan pun akan rasa macam dah sembuh walaupun ubat tu sebenarnya tak buat apa-apa pun. Jadi kesimpulannya, gelang magnet ini bukan sembuhkan penyakit, tapi tambah sakit adalah sakit hati. Makin sakit hati. Ya. Ya mungkin itu semua tergantung dari mindset geng ya. Jika kalau ada dukun ya, macam seperti saya, Anda harus minum air putih ini. Nah, atau air kosong. Kalau minum air kosong ini, Anda akan menjadi pandai. Wah, itu semua berarti kembali kepada mindset geng. Oke. Jomlah kita lihat lagi geng, video apa selanjutnya geng ya. Ini sangat menarik dan lawak juga geng ya. Ternyata tidak hanya rakyat Indonesia saja geng ya yang terjebak dengan
hal-hal seperti ini. Tapi rakyat Malaysia pun juga sama, geng ya. Jadi itulah, kita serempun geng sama. Oke. Next kita lanjut lagi. 5. Bengkong kuruskan badan. Weh. Antara azam paling terkenal setiap kali tahun baru. Janji tahun 2019 saya akan kurus dengan fit. Itu memang azam saya. Mesti dia cakap nak kuruskan. Jadi, bila kita dengar ada produk yang boleh buatkan kita kurus dalam masa yang bengkong itu istilahnya ya. Kita tarikan. Itulah yang berlaku pada tahun 2012 apabila munculnya produk dengan nama Bengkong Premium yang didakwa kononnya membuatkan kurang kurus dalam masa yang singkat. Fakta ni separuh betul, separuh salah. Okey. Kenapa? Menurut seorang pengamal perubatan, bengkong ini cuma boleh sorokkan perut korang sementara je, tapi tak boleh buatkan korang kurus. Malah KKM sendiri pernah mengeluarkan amaran penggunaan tak boleh nafas, geng. Sesak nafas. Besok dihimpit dan kapasiti paru-paru berkurangan sebanyak 30 ke 60% dan penggunaan yang lama boleh mengakibatkan berlaku radang di dalam paru-paru yang menyebabkan masalah pernafasan kronik. Sama juga macam ubat tinggi yang kononnya boleh meningkatkan ketinggian badan dalam masa sebulan. Sedangkan menurut Public Health Malaysia, ketinggian seseorang akan terhenti pada usia 21 tahun bagi lelaki dan 18 tahun bagi wanita. Ketinggian seseorang ditentukan sebanyak 65 ke 80% oleh faktor keturunan atau genetik. Dia tinggi disebabkan dia ada growth plate. Tapi sampai umur 21 ni, growth plate dia dah habis. So apa logik seseorang yang dah lebih umur, contohnya dia umur 30 tahun dan dia beli suplemen tinggi tu, dan orang yang jual tu kata okey dia boleh tinggi, hakikatnya tak. Ambil lah berapa banyak kalsium pun, ni aku baru tahu ni, hanyalah menambah kepadatan tulang, tapi dia tidak memanjangkan tulang. Jadi kalsium itu memadatkan, tidak memanjangkan. Dan aku baru tahu ternyata usia tinggi seseorang itu habisnya itu 21 tahun, geng. Lepas itu ya dah gak boleh tinggi lagi. Oke. Ini satu pengetahuan untuk Tok Lonjong ya. Oke, next video. 4. Plug jimat elektrik. Wah, ini scam, geng. Ajaib tadi, terdapat satu lagi alat dakwa boleh menjimat ini nih sehingga 30 ke 60%. Lupa nama memperkenalkan satu produk ajaib, plug jimat elektrik. Benda kecil harga RM18 macam ni boleh jimatkan elektrik. Tapi macam mana? Menurut pelbagai perkongsian, korang cuma perlu letak je plug ni dekat mana-mana soket di rumah. Kemudian hidupkan switch dia, dan di akhir bulan nanti bil elektrik korang akan turun. Macam tak logik kan? Malah ramai juru elektrik di media sosial buat demonstrasi untuk membuktikan yang produk ini sebenarnya betul-betul scam. Reading untuk load di rumah customer saya adalah 23.8. Saya onkan. Saya onkan yang kedua. Masih tetap still sama, tak turun. Sepatut dia akan turun lah. Sampai ada yang kata lagi banyak beli, lagi jimat elektrik. Wah, habis tu RM0. plug tu tak guna elektrik ke? So di sini kalau kita tengok bacaan watt adalah 26.8. Saya turn on ni. Saya turn on alat jimat elektrik. Kita akan dapati nilai watt 27.4. Bacaan power sama atau makin tinggi. Tapi anehnya, geng, alat-alat seperti ini itu masih terjual dekat Shopee. Kalau kalian cari ya, alat jimat elektrik itu masih ada terjual di Shopee, geng. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Oke. Masih ada yang guna jimat elektrik atau ada yang pernah guna jimat elektrik ini? Boleh komen di ruang komentar, geng ya. 3. Ubat minda. Masa kecil dulu atau sekarang ni? Apa benda ni? Tak nak. Ada kurang suruh makan ubat untuk jadi pandai. Kismis minda, ubat minda lah. Masa sekolah dulu. Sampai kan ada yang mengaitkan kismis sebagai makanan yang menguatkan ingatan berdasarkan hadis Rasulullah. Pada pun dulu hari-hari makan kismis ni 7 biji sebelum pergi sekolah tau. Soalannya, betul ke ubat-ubat ni boleh menguatkan ingatan dan buatkan korang jadi pandai? Untuk pengetahuan korang, menurut Mufti Perlis, tiada dalil yang sahih daripada Nabi SAW mengenai kismis sebagai makanan yang mampu menguatkan ingatan. Doktor Jenia, ada orang bagi saya kismis. Dia kata makan 21 biji setiap hari, anak kita cerdik.
Tak ada masalah makan buah kurma atau tak ada masalah makan kismis, tak ada masalah langsung. Tapi apabila kita nak kata ini makanan sunnah, dia lain. Jadi saya nak bertanya, apa dalil sunnahnya? Rupa-rupanya hadisnya mungkar. Hadis tentang buah kismis ni termasuk 21 biji tu. Hadis dia tak boleh pakai. Alam, malah laman web Hello Doktor pun pernah mendedahkan pasal modus operandi penjualan ubat minda ni yang kebanyakannya cumalah scam dan isu juga pernah dipersoalkan oleh PPIM sendiri. Kesimpulannya, walaupun produk-produk seperti ini mampu memberikan kesan untuk kesuburan otak, namun kesan itu cumalah sedikit je dan bukanlah mampu mengubah korang jadi terus pandai seperti yang digembar-gemburkan. 3 times 31 1023. Ada yang pernah minum Pet jimat minyak. Penjimat minyak. Mula sekali, Faktor nak minta maaf jika tajuk ini agak sensitif. Faktor agak segan sebenarnya nak masukkan tajuk kali ini dalam senarai. Tapi kerana disebabkan komen tadi, dan bagi Faktor, ia merupakan scam yang terpaling tambal pet wanita akal. Ditambahkan pula kerana ia amat-amat viral dan masih banyak yang terpedaya. Faktor rasa perlunya Faktor berikan peringatan kepada kita semua. Cuba korang tengok gambar ni. Wah, Faktor ingatkan benda ni cumalah internet troll tau. Mungkin troll ni bertujuan nak tuju pada kad jimat petrol tadi. Tapi bila Faktor cek betul-betul, rupanya memang pernah viral suatu ketika dahulu di mana tuan wanita jenama Bayo Sezela didakwa mampu menjimatkan penggunaan petrol. Bukan tu je, malah ia didakwa menjimatkan penggunaan elektrik jika ditampal pada fuse box. Itu untuk menambal tayar kereta, geng. Iya kan? Jadi biar gak bocor lagi pakai itu. Tapi itulah, boleh pula ramai yang terpedaya. Nah. Wah. Serius. Satu. Detox kaki. Oh, ya. Dulu Detox kaki. Satu produk pelekat yang kononnya kalau kita lekat dekat kaki menghitam ya. Toksin di dalam badan kita. Produk ini kita panggil sebagai detox foot pad atau detox kaki. Di mana bila korang pakai pelekat tu, pelekat itu akan bertukar kepada warna hitam. Di mana ramai percaya dan kononnya itu merupakan toksin di dalam badan kita. Tapi menurut salah seorang pengguna media sosial, dia pernah lekatkan pelekat dekat dinding dan ia tetap bertukar warna hitam. Sama aja. Adalah scam semata-mata dan warna hitam tu bukanlah toksin dari badan korang. Warna gelap atau selaput coklat pada pad tu sebenarnya disebabkan oleh reaksi kimia antara bahan seperti wood vinegar dan peluh atau kelembapan pada kulit tapak kaki. Jadi kalau korang rendam patch tu dalam air suling sekalipun, ia tetap akan bertukar warna hitam. Sama juga macam terapi rendaman kaki ion yang banyak kita boleh jumpa di kedai-kedai terjalan. Kononnya salah satu perubatan tradisional untuk buang toksin dalam badan. Tapi itu pun dikatakan tak betul. Everything you see here is just rust. Sebab air itu bertukar warna disebabkan proses kimia. Ya, proses kimia. Elektrolisis. Bukan, geng. Aduh. Cuba kau tampal kat dinding, tengok esok pagi sama hitam tak dengan tapak kaki. Betul. Scam. Sebab itu proses kimia sahaja. Benda tu hanyalah trik marketing, trik bisnes sahaja. Itu adalah proses kimia ringkas sahaja dipanggil sebagai electrolysis, di mana dia mesti ada alat direndam. Bila dia on elektrik, arus elektrik mengalir akan pergi anode, pergi ke kathod, maka air itu akan jadi keruh. Sebab apa? Yang keluar tu adalah darah besi yang telah menjalani proses electrolysis. Nampak tak? Teringat pula Faktau pasal stokin ajaib yang dijual stokin itu ya. RM100. Mahal, geng. Bukan pelbagai penyakit. Kau sebelah tengok. Wih. Stokin ajaib. Gerak. Ya, boleh gerak, geng. Jadi kesimpulan dekat sini, daripada semua produk-produk scam ini terdapat satu persamaan, iaitu semuanya memainkan emosi dan kepercayaan orang ramai yang mahukan jalan mudah atau jalan pintas semata-mata untuk mengaut keuntungan. Faktor faham dah jadi lumrah manusia. Nak putih cepat, nak kurus segera, nak jimat tanpa usaha, serba instan ya. Ke hospital, dan paling epic, nak isi minyak RM5 tapi boleh ulang-alik ke bulan 2 kali. Ya. Kalau menurut kawan-kawan macam mana ya? Semua itu memang boleh mengontrol mindset dan emosi kita, kawan-kawan ya. Dari
barangan nomor 1 sampai 10 yang mana nih yang pernah kawan-kawan pakai? Boleh komen di ruang komentar ya. Yang paling lawak itu tadi ada pet wanita itu bukan untuk menambal elektrik atau minyak ya, itu menambal tayar kereta ya yang bocor. Nah ya, guna itu. Ya. Ternyata sama saja, geng ya. Orang Indonesia pun juga suka dengan hal ini seperti ini, geng ya. Tapi itu dulu ya, semasa informasi internet tidak seperti sekarang. Apa-apa kita kalau mau ada soalan hanya tinggal gunakan handphone, sudah jumpa informasinya. Kalau dulu ya kalian faham-faham saja lah, geng ya. Informasi itu sangat sedikit sekali ya, geng ya, informasi kebenaran. Jadi kita mau tidak mau ya pasti percaya, dan itu mengubah emosi dan mindset kita. Ternyata hal yang seperti itu ternyata nggak betul. Ya. So, geng, boleh komen di ruang komentar. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video Tok Lonjong kali ini. Insya Allah kita jumpa lagi di video selanjutnya. Dan akhirnya saya Tok Lonjong pamit dulu. Oh ya, kenapa harus pamit? Oh iya, seperti biasanya kalau ada link video yang boleh kita upload sama-sama, silakan kirim link videonya di DM-nya Wak Lonjong. Tok Lonjong tak ada sosial media, malas untuk bersosial media ya. Oke, geng, akhirnya Tok Lonjong harus pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Dadah, bye-bye.